Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu Al ucapkan kepada murid-murid Cikgu Al pada hari ini. Cikgu Al percaya murid-murid tahun 5 pada hari ini semuanya gembira dan bersedia untuk belajar subjek sejarah dengan Cikgu Al pada hari ini. Mari kita belajar. Pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 5, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada 3 rentetan iaitu tokoh tempatan, sebab penentangan dan juga peristiwa penentangan. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada 10 pejuang iaitu terdiri dari Negeri Kelantan, Tok Janggut, Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong, Pahang, Datuk Bahaman, Perak, Datuk Maharaja Lela, Negeri Sembilan, Yam Tuan Anta, Melaka, Dol Said, Sarawak, Sharif Masahur dan juga Rentap. Di Negeri Sabah pula, Mat Saleh dan juga Antanom. Untuk minggu ini, kita akan melihat kepada 3 tokoh perjuangan iaitu Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong dan juga Datuk Bahaman. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita sama-sama lihat perjuangan yang dilakukan oleh Tok Janggut di negeri Kelantan. Terlebih dahulu, mari kita kenali siapakah Tok Janggut. Tok Janggut ataupun dikenali sebagai Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Mari kita lihat mengapakah penentangan Tok Janggut berlaku. Antara sebab penentangan beliau terhadap British iaitu beliau sangat tidak bersetuju dengan sistem penasihat British. Dan penduduk juga telah dipaksa untuk menerima sistem cukai dan peraturan tanah baru. Hal ini telah menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan yang duduk di kawasan tersebut. Penduduk tempatan sangat terbeban dengan sistem pembayaran cukai yang baru. Mari kita lihat peristiwa penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut. Pada 1915, beliau telah menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Walau bagaimanapun, British telah menyerang kembali kubunya di Kampung Dalam Pupuh. Dan akibat penyerangan tersebut, beliau telah terkorban. Dalam serangan British terhadap kubu Tok Janggut telah menyebabkan beliau telah terkorban. Akhirnya beliau telah digantung secara songsang dan kemudian mereka mengarak Tok Janggut sekeliling kampung. Bagi mereka yang menetap di Kelantan, ambillah kesempatan untuk melawat memorial Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Tokoh perjuangan di negeri Terengganu iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Nama penuh beliau iaitu Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada 1868 dan beliau meninggal pada tahun 1929 di Mekah. Sebab penentangan beliau iaitu British telah mewujudkan undang-undang yang membebankan penduduk tempatan. Contohnya, peraturan tanah terhadap petani yang telah menjalankan pertanian. British telah mengugut petani untuk mengancam undang-undang sekiranya mereka tidak membayar cukai. Jadi, Haji Abdul Rahman Limbong telah membantu penduduk tempatan. Pada tahun 1922, beliau sebagai peguam dan membela petani yang ditangkap menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Pada tahun 1928, beliau bersama dengan petani menawan balai polis di Kuala Berang. Oleh sebab itu, British telah pun melancarkan serangan dan menangkap beliau. Kemudian
menuduhnya menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Gambar ini merupakan situasi ketika penduduk tempatan menentang British di bawah ke balai polis bersama dengan Haji Abdul Rahman Limbong. Tokoh perjuangan di negeri Pahang pula iaitu Datuk Bahaman. Nama penuh beliau iaitu Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau dikenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Sebab penentangan beliau terhadap British iaitu beliau telah kehilangan hak memungut cukai dan beliau juga telah dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Beliau turut menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua iaitu di kawasan beliau. Seterusnya pada tahun 1891 beliau telah menjadi ketua untuk menyerang British dan menawan Lubuk Terua. Pada 1892 beliau telah mengalahkan serangan British di Semantan. Pada 1894 beliau telah berjaya menguasai Kuala Tembelik dan juga Jeram Ampai. Walau bagaimanapun, pada tahun 1895, beliau terpaksa berundur ke Kelantan setelah Jeram Ampai ditawan oleh pihak British. Gambar ini merupakan gambaran perjuangan Datuk Bahaman menentang pihak British. Ini pula adalah peta kawasan penentangan Datuk Bahaman di Pahang, iaitu di Jeram Ampai dan juga di Lubuk Terua. Secara ringkasnya, kita telah melihat kepada 3 pejuang tempatan iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di negeri Kelantan, kita ada Tok Janggut yang telah menentang sistem penasihat British. Tok Janggut telah menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Di negeri Terengganu pula, kita ada Haji Abdul Rahman Limbong yang telah menentang British kerana memperkenalkan undang-undang dan peraturan tanah baru. Haji Abdul Rahman Limbong telah bertindak sebagai peguam dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan British. Di negeri Pahang pula, kita ada Datuk Bahaman. Datuk Bahaman yang merupakan pembesar yang kehilangan hak memungut cukai. Datuk Bahaman telah melancarkan serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua. Seterusnya, kita akan sambung lagi kepada 3 tokoh perjuangan iaitu di negeri Perak yang merupakan Datuk Maharaja Lela. Di negeri Sembilan, kita ada Yang Tuan Antah dan juga di negeri Melaka, kita ada Dol Said. Mari kita lihat perjuangan oleh Datuk Maharaja Lela di negeri Perak. Beliau atau nama sebenarnya iaitu Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Beliau merupakan orang besar Belapan Perak. Beliau telah mentadbir kawasan Pasir Salak di negeri Perak. Antara sebab penentangan beliau iaitu kerana campur tangan residen British iaitu J.W. Birch terhadap pentadbiran dan adat resam orang Melayu. Residen British telah mengambil alih kuasa sultan dan juga pembesar tempatan. Malahan, cukai baharu juga turut diperkenalkan. Sikap residen British yang angkuh dan juga sombong telah menjadikan sebab penentangan Datuk Maharaja Lela. Mari kita lihat peristiwa penentangan beliau. Pada Februari 1875, beliau dan pembesar Melayu telah membantah campur tangan British di negeri Perak. Pada September 1875, beliau bersetuju untuk mengambil alih tugas membunuh J.W. Birch. Pada November 1875, J.W. Birch telah dibunuh oleh Seputum di Sungai Perak, Pasir Salak atas arahan Datuk Maharaja Lela. Pada 1877, Seputum dan Datuk Maharaja Lela telah ditangkap dan dihukum gantung. Mari kita lihat kawasan penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak.
Ini adalah kawasan Pasir Salak di dalam peta negeri Perak. Ini adalah contoh gambaran peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch di Sungai Perak, Pasir Salak. Mari kita lihat perjuangan Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan. Yam Tuan Antah atau dikenali sebagai Tunku Antah Raja Radin. Beliau merupakan anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Yam Tuan Antah telah melakukan penentangan terhadap British kerana terdapat beberapa sebab. Antara sebabnya iaitu British telah campur tangan urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Malahan, British juga telah menyokong Datuk Kelana yang mengakui teraci wilayah kepunyaannya. Ini membuatkan Yam Tuan Antah membantah sama sekali. Kemudian, Yam Tuan Antah juga bimbang British meluaskan kuasanya ke kawasan lain. Akhirnya telah membawa kepada peristiwa penentangan tokoh iaitu Yam Tuan Antah. Pada 1875, berlakunya pertempuran di Paroi. Beliau berjaya menawan Paroi tetapi diserang balas oleh British dan dirampas semula. Pada 1876, beliau telah berunding dengan British. Hasilnya, beliau telah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Mari kita kenal pasti lokasi yang terlibat dalam perjuangan Yam Tuan Antah. Ini adalah kawasan Sungai Ujong dan sini adalah Seri Menanti. Tempat di mana akhirnya Yam Tuan Antah diperakui kuasanya. Kemudian, ini adalah gambaran situasi penentangan yang berlaku antara Yam Tuan Antah dengan British. Mari kita lihat tokoh perjuangan yang terakhir iaitu Dol Said dari Melaka. Dol Said ataupun dikenali sebagai Abdul Said bin Umar dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Beliau dilahirkan pada 1773. Beliau berasal dari suku Semelenggang. Mari kita lihat apakah sebab penentangan Dol Said di negeri Melaka. Naning adalah lokasi yang bersempadan dengan Melaka. British telah mendakwa tanah itu adalah tanah jajahannya. Dol Said sangat tidak bersetuju dengan dakwaan tersebut. Beliau telah tidak membayar hasil cukai tahunan yang telah dituntut oleh pihak British iaitu sebanyak 1/10. Beliau telah berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Mari kita lihat antara peristiwa penentangan oleh Dol Said. Pada 1831, British telah menyerang Naning. Walau bagaimanapun, Dol Said berjaya untuk menang. Pada 1832, British telah menyerang dan akhirnya berjaya menawan kembali Naning. Kekalahan Dol Said pada waktu tersebut disebabkan sekutu beliau yang telah menolong pihak British. Akhirnya, beliau telah menyerah diri dan diberi pencen dengan sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Ini adalah peta gambaran peta perang Naning di negeri Melaka. Sekiranya anda berpeluang untuk pergi ke Melaka, silalah lawati makam Dol Said dan juga Masjid Tabuh Naning Alur Gajah Melaka yang anda kena mengenal dengan Dol Said. Sekiranya anda ingin mengenali sejarah ataupun perjuangan Dol Said, boleh dapatkan karya tulisan Abdul Latif Talib. Secara ringkasnya, hari ini kita telah belajar 3 lagi pejuang tempatan iaitu di negeri Perak, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Mari kita lihat secara ringkasnya perjuangan di negeri Perak. Datuk Maharaja Lela
adalah berpunca daripada pembesar kehilangan kuasa dan residen British telah mencampuri adat resam orang Melayu. Akibatnya, Datuk Maharaja Lela telah merancang pembunuhan J.W.W. Birch. Seterusnya, kita lihat ringkasan di Negeri Sembilan, iaitu perjuangan Yam Tuan Anta. Yam Tuan Anta telah menentang campur tangan British di Sungai Ujong. Yam Tuan Anta cuba untuk berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Sekarang kita lihat ke Negeri Melaka. Tokoh perjuangannya iaitu Dole Said. British telah mendakwa Naning sebagai jajahannya. Dole Said telah menyerang British, namun beliau telah dikalahkan. Baiklah murid-murid, akhirnya kita telah sampai ke penghujung rancangan Cikgu Al percaya bahawa murid-murid tahun 5 boleh memahami apa yang disampaikan oleh Cikgu Al, dan Cikgu percaya kamu juga boleh menyiapkan tugasan yang Cikgu Al berikan. Baiklah, kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.